Kali ni aku pergi ke Pulau Perhentian Besar pula. So, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng. Okay, hi guys. Kali ni aku akan buat video pasal short vacation aku ke Pulau Perhentian. So, pukul 8 aku bertolak dan kita tengok pukul apa kita akan sampai dekat JT Kuala Besut. So, stay tune guys. Dan this is my second trip. Hopefully semuanya berjalan lancar. Kalau sebelum ni aku pergi naik bas, bergerak malam, sekarang ni aku akan memandu, bergerak pada 11 pagi. Okay, so macam biasa, stay tune, aku akan update dari semasa ke semasa. Gerak dulu guys, bye bye. Okay, alang-alang aku driving ni kan, aku just nak share sikit lah apa ada dekat Pulau Perhentian yang buat aku nak pergi untuk kali kedua ni kan. Okay, aku just bagi sedikit lah info pasal Pulau Perhentian ni. Okay, first of all, Pulau Perhentian ni dia letak dekat Laut Cina Selatan, iaitu sebelah pantai timur Malaysia. Dan secara spesifik dia di dalam negeri Terengganu. Okay, dan Pulau Perhentian ni dia ada dua. Satu Pulau Perhentian Besar dan satu lagi Pulau Perhentian Kecil. Okay, so aku pernah pergi dekat Pulau Perhentian adalah Pulau Perhentian Kecil sebelum ni aku pergi. Dan insyaAllah hari ni pun aku akan pergi juga Pulau Perhentian Kecil. So apa yang aku nampak dekat sini, kalau kita nak pergi untuk orang kata apa, relaxation lah atau entertainment sikit lah, okay, kita boleh pergi dekat area Pulau Perhentian Kecil. Okay, tapi kalau kita more tu nak buat macam tu CSR ataupun into the community, atau kita nak pergi macam perkampungan nelayan, so Pulau Perhentian Besar adalah dia punya orang kata apa, spot yang bagus lah. Okay, so far aku belum lagi terfikir nak pergi Pulau Perhentian Besar, tetapi kita tengok macam mana. Kalau kita ada keadaan yang orang kata apa, masa yang mengizinkan, aku akan singgah lah. Okay, dan macam apa yang ada dekat Pulau Perhentian Kecil. Okay, Pulau Perhentian Kecil ni dia atau dipanggil sebagai Long Beach lah, Long Beach. So dekat sini ada pelbagai jenis resort. Okay, dan yang paling menariknya adalah salah satu resort yang terkenal di situ adalah Mimpi lah. Mimpi Resort ni adalah orang kata apa, resort 4 bintang. Ini aku dapat review daripada booking.com lah. So resort yang orang kata apa, yang among the best lah dekat situ. Okay, dan apa lagi yang best dekat Pulau apa tu, Perhentian ni. Okay, aku suka pergi Perhentian Kecil sebab kita boleh acah-acah apa kat jungle trekking lah sikit kan. Dekat situ dia ada menara apa, menara kincir angin, windmill dipanggil. So dekat situ korang just perlu berjalan, korang tak perlu orang cakap apa, jalan jauh lah, tak perlulah. Korang just perlu berjalan, tak perlu nak orang kata apa, fikir jauh ke berapa jauh. Dia cumanya dia memenatkan sebab dia dalam keadaan kita akan mendaki jungle trekking sambil mendaki bukit. Tapi aku berani jamin korang, kalau korang naik bukit tu, korang pergi kat windmill tu, pemandangan di sebelah belakang windmill tu memang sangat cantik, sangat menarik, dengan kebiruan air laut. Dan korang akan nampak sendiri yang dipanggil sebagai apa tu, JT Patah. Aku pun dapat tahu pasal ni daripada penduduk setempat lah. Kan? So JT Patah ni berada betul-betul di belakang kincir angin tu yang menghadap ke the other side lah of Pulau Perhentian punya lautan tu. So memang cantik guys. Aku rasa dalam sebelum ni punya video pun aku ada share sedikit tentang pemandangan dekat situ. Memang menarik. Okay, so untuk pengetahuan korang, dekat Pulau Perhentian Kecil ni dia tak ada pengangkutan lah, even basikal pun tak ada. Dia segala tempat nak pergi just by walking distance. So macam sebelum ni aku pergi daripada pintu masuk Pulau kaki bukit tu, nak hiking tu, dia di antara kafe Awatif. Kan, dekat situ ada campsite. Dia masuk di antara celah lorong campsite tu, ada signboard, dan korang just naik lebih kurang dalam 10 km katanya lah. Tapi jarak perjalanan dalam 20 minit. 20 minit macam tu je, 20 ke setengah jam lah, tengok pada stamina korang. Tetapi permukaan jalan tu tak terlalu bahaya, tetapi berhati-hatilah. Sebab apa? Batu bata kan, kera-kera tanah merah. Jadi tahulah kawasan bukit, hutan sebagainya, ada ranting kayu. So aku tak galakkan korang pergi pakai slipper. Tapi kalau korang hanya ada slipper, pakailah slipper yang tebal. Jangan pakai slipper yang nipis sebab memang bahayalah. Okay, dan estimated time in traffic 7 minutes.
Dan di samping tu juga pulau perhentian kecil ni dia pun ada orang kata apa tarikan lain lah. Contoh dia kat situ ada diving school. Okay, dan dia juga ada orang cakap apa bila malamnya ada aktiviti lah, orang kata apa fireworks kan, macam tu lah, orang duk main api tu kan, masuk api dalam mulut keluar apa semua tu. Jadi macam dulu aku pergi hari Sabtu, aku sampai sana, jadi dia ada pelbagai aktiviti lah pada malam tu. Cuma kali ni aku pergi bukan pada hujung minggu, jadi aku tak sure apa yang ada lah. So kita akan explore dan tengok. Dan untuk pengetahuan korang juga, dulu aku pergi sebelum PKP. Jadi mungkin dekat situ zaman tu tak ada lagi social distancing apa semua kan. Jadi untuk korang yang pergi selepas PKP ni, aku nasihatkan korang sentiasalah bawa face mask ke mana-mana korang pergi. Dan juga kalau ada sanitizer, bawalah sanitizer dekat tangan. Sebab kalau korang nak beli kat sana, aku yakinlah harga dia sangat mahal. Sebab dulu aku beli sunblock cream pun kat sini bajet dalam RM7, RM8 yang botol kecil. Sana RM20. Aku rasa aku ada share dalam video aku sebelum ni. So itu saja buat masa ni. Aku akan teruskan perjalanan aku. Sambil-sambil tu kalau ada apa-apa yang menarik, aku akan update dekat korang semua. Okay guys. Okay, setelah hampir 6 jam, 5 jam lebih memandu akhirnya Exit left to exit 865 Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Ya, daripada sini lebih kurang dalam, kalau aku map, dalam 100 km lah nak pergi ke Jeti Kuala Besut. Okay, so akhirnya alhamdulillah sampai juga dekat exit Kuala Terengganu. So nanti aku akan update lagi. Bye bye.